Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini setepatnya Jumaat 29 April 2022, Tuan Tanpa Nama, pemilik bagi saluran YouTube Protagonist Insight, ada muatkan sebuah video pendek meminta maaf kepada Ustaz Dr. Rozaimi dalam isu video doa sebelum makan. Okey, yang itu ada saya kupas dalam video sebelum ini. Tapi yang saya nak bawa di sini ialah beliau dalam rangka minta maaf tu, video yang pendek itu, beliau ada nyatakan bahawa ia bukanlah video react tapi video perbandingan. Saya pun ada tengok bahagian komen, ada juga yang bagi teguran kepada Tuan Tanpa Nama, bro lain kali nak react semak dulu. Okay? Dia balas balik, itu bukan video react. Okay? Video perbandingan. Setengah orang dia buat video perbandingan ni, dia ingat kalau salah, orang akan kritik video tersebut. Orang yang buat video, bukan yang muat naik video. Jadi, dia sekadar letak dua video untuk orang banding-bandingkan. Padahal, bila dia letak video untuk para penonton saluran YouTube dia banding-bandingkan, dan dia sendiri tak dapat nak bezakan video itu tersebut faktanya benar ataupun tidak, kritikan tetap ditujukan kepadanya. Sebagaimana Ustaz Dr. Rozaimi telah mengkritik dia ketika muat naik untuk perbandingan satu video yang jelas banyak kesalahan di dalamnya, ya. Tapi tak apa, yang saya nak fokus di sini, okey, bukan video perbandingan. Jadi bagaimana kalau video itu dibuat asli oleh Tuan Tanpa Nama dalam rangka untuk menyampaikan ilmu. Maknanya bukan video perbandingan, bukan video react apa, tapi video asli, he wants to convey knowledge. Okay. Jadi saya tengok di salurannya Protagonist Insight. Jadi saya tengok antara yang terbaru ialah tentang bid'ah. Tapi yang tentang bid'ah ni ada saya ulas secara ringkas dalam video yang lain berjudul Memperkenalkan Inspirasi Ilmu. Sila rujuk di sana. Dan sebuah video lain di mana beliau hendak menerangkan tentang ilmu tafsir. Okay, tentang ilmu tafsir. Video ini saya bagi linknya di bahagian description. Jadi video ini beliau rancang untuk buat secara bersiri. Ini video yang pertama. Okey, di mana beliau nak tekankan pentingnya sebagaimana kita juga menolak hadis palsu, hendaklah kita juga menolak tafsiran palsu. Okey, itu yang cuba beliau hendak bawa. Okey, jadi saya tonton tak habis pun tu. Baru beberapa minit awal je lagi dah. Alamak. Mukadimah, video pertama, mukadimah pun sudah fail. Okey, tak apa. Apa yang maksudkan saya sudah fail, sudah gagal? Okey, beberapa perkara, ya. Pertama, minit 5.44. Apabila beliau membacakan hadis Nabi, dalam hadis itu, betul, ancaman untuk buat hadis palsu, mencipta hadis, ada perkataan alayya. Dan beliau sendiri sebut, bukan yang beliau tulis, beliau sendiri sebut bahawa alayya itu ialah di atasku. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, sebelum ini Tuan Tanpa Nama pernah kritik saya bahawa apabila hadis tentang ancaman ni, perkataan alayya tu saya salah terjemah. Sepatutnya di atas namaku. Perkataan nama tu hilang. Lalu saya pun buat video react dan saya jelaskan, kalau terjemahan harfiah merujuk pada teks Arab sahaja, alayya tu di atasku. Kalau terjemahan maknawiah nak explain namaku ke apa, dipersilakan. Jadi video react ni ada saya bagi di bahagian linknya, saya bagi di bahagian description, ya. Dan Tuan Tanpa Nama dia tak nak mengaku dia salah. Dia sebab malu, benda ni basic bahasa Arab tu. Saya pun bila dia highlight benda tu, dia kata saya salah, saya salah baca lafaz hadis pun, saya pun ada maksud lain ke alayya ni. Aku faham kot lain. Saya semak dengan beberapa rakan yang lebih arif dalam bahasa Arab. Ya, alayya tu di atasku. Terjemahan harfiah. Maknawiah ialah di atas namaku ke apa kan. Jadi sekarang ini dia tak nak mengaku dia salah, tapi sekarang ini dia sendiri baca lafaz hadis tu dan dia sendiri terjemahnya sebagai di atasku. Ini satu yang baik, tapi if you acknowledge your mistake earlier on, there will be a much more gentleman. Ya, you'll be a much more gentleman. Tak apa, kita masuk ke minit 6.54. Okey, jadi Tuan Tanpa Nama, dia nak
Dia nak highlight bahawa sebagaimana kita dilarang buat hadis palsu, kita juga dilarang buat tafsiran palsu. Lalu dia kemukakan sebuah hadis, ya, sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, okey, yang berbunyi, okey, wa man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Okey, lalu dia highlight kan, dia gariskan warna merah, lafaz akhirnya tu sama, ya, hendaklah dia mempersiap sediakan tempat duduknya dalam neraka. Dia highlight merah. Jadi ini satu kesalahan yang sama. Lalu beliau tekankan sekali lagi, sebagaimana salah, sebagaimana kita dilarang untuk sampaikan hadis palsu, demikianlah juga hendaklah kita tidak membuat tafsiran palsu. Itu hujah yang cuba beliau bawa. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, kesian yang amat sangat, hadis yang dia beliau bawa ni darjatnya dhaif. Bro, kau semaklah dulu yang larangan buat hadis palsu. Hadis tu sahih, yang ini dhaif. Siapa kata dhaif? Syekh Al-Albani dalam semakannya ke atas Sunan At-Tirmizi, sila rujuk nombor 2875. Jika edisi tahqiq lain, hadis nombor 2951. Demikian juga Syekh Shu'aib Al-Arnaud apabila beliau semak kitab Sunan Tirmizi, nama kitabnya Jami'ul Kabir, sebab dia kata nama asal Sunan Tirmizi ni lah Jami'ul Kabir. Beliau juga berkata isnadnya dhaif. Jadi kita ada dua semakan independen, dua semakan yang berasingan daripada dua orang ahli hadis. Dhaif. Okey, kemudian minit 8.18 beliau kemukakan sebuah lagi hadis daripada Abu Hurairah. Okey, bila saya semak balik, itu bukan hadis Nabi, itu athar. Maknanya ucapan, perkataan sahabat itu sendiri, perkataan Abu Hurairah, bukannya perkataan Nabi SAW. Okey, apa hadisnya? Sila semak di video itu, ya. Kemudian hadis itu pula tidak ada asal usulnya. Kalau tengok tuan tanpa nama dalam grafiknya tu, dia letak hadis itu, dia sendiri tak bagi rujukan. Sebelum tu dia bagi rujukan. Riwayat Bukhari nombor 107, riwayat Tirmizi nombor 2951, dia bagi rujukan. Tapi yang ni dia sendiri tak bagi rujukan. Saya pun cuba membuat pencarian menggunakan perisian software Maktabah Syamilah lafaz tersebut. Lalu saya jumpa dalam sebuah kitab Takhrij Ihya Ulumuddin oleh seorang yang dia menghimpun semakan hadis ke atas kitab Ihya oleh beberapa tokoh, antaranya Al-Hafiz Al-Iraqi. Sila rujuk jilid 2 muka surat 710. Dan beliau pun tak jumpa rujukan ataupun takhrij bagi riwayat ni. Maknanya kita tak tahu sumbernya apa dan kita tidak tahu darjatnya apa. Yang paling dekat ada dalam Sunan At-Tirmizi nombor 2952. Hadis yang next saja, ya, di mana diriwayatkan. Sebab hadis dhaif tak boleh kata Nabi bersabda, kita kata diriwayatkan. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Sesiapa yang berkata tentang Al-Quran berdasarkan pandangannya dan dia betul, dia tetap dikira salah. Okey, ada pun sambungan yang kononnya dicabut nur daripada hati apa semua, yang itu adalah perkataan Abu Hurairah dan tidak dapat dikenal pasti rujukannya. Yang ini ni pun darjatnya dhaif. Okey, darjatnya dhaif. Meskipun tuan tanpa nama ketika mengemukakan riwayat-riwayat ini, dia tidak kata Rasulullah bersabda, dia hanya sebut hadis. Tetapi bagi para penonton, bagi orang awam, bila disebut hadis, mereka akan faham itulah hadis Nabi SAW. Alright, melainkan dia perlu stres. Hadis ini dalam sebuah hadis yang darjatnya lemah, saya kemukakan atas tujuan at-targhib wa tarhib, memberi anjuran dan memberi ancaman. Dalam kes ini ancaman bagi orang yang buat tafsiran sendiri-sendiri. Okey, sebuah riwayat yang berbunyi. Yang kedua, sebuah athar daripada Abu Hurairah, bukan hadis, ya. Jadi ini video pertama daripada siri yang beliau baru buat satu video. Nanti ada siri lagi beliau plan. Mukadimah je, baru kita minit apa tadi?
yang terakhir minit 8.18 fail teruk bro. Engkau ni tak reti. Macam orang start engine kan, start engine tunggu warm up, lepas tu masuk gear jalan terus langgar tembok. Okey, kemudian saya terfikir pula, tuan tanpa nama ni setahu saya, minta maaf kalau silap, dia ni macam tak reti rujuk kitab asal tu. Kitab turas, kitab klasik, rujukan primary sebelum ni saya tengok macam dia tak reti. Minta maaf kalau salah. So mesti dia ambil daripada mana-mana secondary sources. Lalu saya pun Google riwayat yang Abu Hurairah yang tak ada asal usul tu. Saya jumpa dalam laman web Mufti Wilayah Persekutuan. Sebiji macam yang disebut tu. Di laman tabu cuma dalam laman web tu dia kata ada asar daripada beberapa sahabat, salah satunya daripada Abu Hurairah yang sekian. Dan laman web itu pun tidak beri rujukan kepada asar tersebut ya. Saya ada bagi link laman web itu di bahagian description. Sekali lagi, tuan tanpa nama, bro, kau tak boleh semak langsung ke apa yang kau nak sampaikan? You cannot even verify the very basic. Yang sebelum ni, okey, Adi Hidayat, mungkin high level lah, you tak tahu kan, muwatta' lah gitu ini. Yang ini ni, kau nak sampaikan satu ilmu tentang ni, nak kata jangan buat tafsiran palsu. Yang itu pun debatable, orang kata tafsiran yang salah, tafsiran yang menyeleweng, bukan tafsiran palsu. Okey, tak apa. Do your homework lah bro. This is your own video. You want to convey knowledge. Perkara seasas-asas macam ni pun tak boleh nak semak. Okey? Dan di sini, saya teringat tau satu kata pepatah bahasa Arab yang bila diterjemah berbunyi lebih kurang seperti orang yang mengutip kayu api pada waktu malam. Dia tidak tahu dalam, kan dah longgok-longgok tu kita dah bawa ni, dalamnya ada ular berbisa yang akan menyengatnya. Sebab bila bawa kayu api, lepas tu selalu tak kat bahu kan, dah bawa macam ni kan, ada banyak kayu api, ada ular yang akan mari ni. So maknanya sebelum ambil kayu api tu check dulu tak ada ular ke apa ke kan. Kesianlah tengok tuan tanpa nama ni ya. Okey. Baik, seterusnya bila kita rujuk kepada laman web Mufti Wilayah ni, dia ada jelaskan, okey. Jadi di sini okey, kesilapan pun ada di laman web tersebut kerana mengemukakan riwayat yang dhaif, tidak jelas dhaif, tidak mengumpulkan riwayat Abu Hurairah tanpa rujukan ke apa. Okey, tak apa. Tapi dijelaskan juga apabila dikatakan tafsir dengan pendapat sendiri, ia terbahagi dua. Pertama, orang yang ada kepakaran, orang yang ada ilmu bahasa Arab ke, ilmu usul tafsir kan, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan, maka dipersilakan. Yang kedua, orang yang tak ada ilmu tersebut, salah satu pun tak ada, lalu dia hendak membuat tafsiran sendiri, itulah yang dilarang oleh riwayat-riwayat tersebut ya. Walaupun meskipun dhaif, kalau nak gunakan atas tujuan memberi ancaman membuat tafsiran sendiri, okey, boleh pakai. Cuma nak kata bagi tahu dulu bahawa ia dhaif. Jadi dijelaskan ada dua kategori orang ya. Baik. Bila bincang bab tafsir ni, okey, dan tuan tanpa nama pun nak ajar ilmu tafsir. Video pertama beliau tu saya nampak macam muka saya pun ada. Kat tajuk tu nama pun ada. Okey. Ada orang nak cerita, orang lain salah, dia sendiri tu salah. Okey, tak apa. Lalu saya teringat, okey, sebelum ini ada orang tanya soalan kepada saya bahawa keratan video saya ni ada orang kata sekian dan saya salah tafsir ayat 33 surah Al-A'raf. Okey. Jadi saya pun memberi penjelasan secara umum saja, sebab yang bertanya tu dia tak bagi tahu siapa yang buat keratan video tu dan siapa yang berkata sedemikian. Lalu kemudian bila dah video tu dah siap, sudah upload, ada orang bagi tahu, bro, yang bertanya tu sebenarnya merujuk kepada video tuan tanpa nama yang mengkritik anda dan bandingkan dengan Ustaz Ilyas. Okey. Jadi saya ada bagi link di bahagian description video tuan tanpa nama dari dia ada satu lagi saluran YouTube nama Manhaj Nubuwah. Alright. Dalam video itu dia bandingkan saya dengan Ustaz Ilyas dalam perkara ni, dan juga dia kata saya salah tafsir ayat 33 surah Al-A'raf. Jadi saya ada bagi link, okey,
dalam link itu agak panjang sebab saya cerita apa yang dikatakan saya ni salah berbanding dengan Ustaz Ilyas, banding dengan ilmu apa. Dan dalam itu juga saya ada memberi penjelasan tentang tafsir ayat ke-33 surah Al-A'raf yang saya gunakan dalam video asal saja ya. Jadi sila tonton. Okey, sila tonton dan nak tengok ya, orang yang kata salah sebenarnya siapa yang salah. Okay? Dia nak kata saya salah, tapi tengok siapa yang salah. Ada tak? Saya telah kemukakan rujukan daripada kitab tafsir, daripada ahli tafsir yang memberi penjelasan seperti yang dimaksudkan. Okay? Yang kedua, tuan tanpa nama ni sendiri, dia pernah buat contoh yang menunjukkan kedangkalan ilmunya dalam bahasa Arab. Bila dia nak bincang tentang istawa, dia kata je istawa ni ada banyak maksud, ada banyak maksud. Tapi apa maksudnya, macam mana guna selari dengan konteks ayat, dia tidak pun jelaskan. Lalu dia kata salah kalau terjemah sebagai semayam, dan kemudian dia bawa contoh tafsiran dia sendiri terhadap ayat ke-11 surah Al-Fussilat. Okey, dan sekali lagi perkara ini orang tanya pada saya, dia tak nak bagi tahu tuan tanpa nama yang membuat kritikan tersebut. Lalu saya pun menjawab secara umum di bahagian Q&A ya, tentang makna istiwa dan juga tafsiran ayat 11 surah Al-Furqan. Bila sudah muat naik, baru ada penonton yang WhatsApp, Kapten, yang bertanya tu sebenarnya merujuk kepada video tuan tanpa nama sekian ya. Jadi saya ada bagi link di sini dan tuan-tuan puan-puan tengok sendiri penguasaan bahasa Arab dia tentang perkataan istiwa, dan tengok sendiri tafsiran dia terhadap ayat ke-11 surah Al-Furqan dan bandingkan dengan apa yang saya jelaskan berdasarkan kitab-kitab tafsir. Serius tuan-tuan dan puan-puan. And these people, ya orang ni nak ajar ilmu tafsir ya. Dia nak ajar ilmu tafsir. Okey, jadi itulah yang saya masukkan. Benarkah, tajuk video ni, benarkah protagonis Insight ni nak menyampaikan ilmu, atau dia sendiri sebenarnya sangat tidak layak menyampaikan ilmu. Tetapi dia ada peluang to prove me wrong. Mungkin akan ada video-video yang akan datang, beliau lebih cermat, beliau akan rujuk kepada primary sources, beliau akan rujuk pada kitab Arab dan membuat penjelasan yang lebih ilmiah, dan beliau dapat membuktikan saya salah ataupun membuktikan soalan saya ini ya, dia memang menyampaikan ilmu yang sahih. Jika begitu, saya pun akan bergembira menerimanya dan saya pun akan tonton untuk mendapat ilmu. Setakat ini contoh macam topik bid'ahnya tu, dan dia nak buat ilmu tafsir ni. Okey, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.